Bayangkan seorang raja yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, namun asal-usulnya masih menjadi teka-teki hingga kini. Siapa sebenarnya Raja Zulkarnain? Tonton sampai habis dan temukan jawabannya. Dalam episod kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa tentang seorang raja yang disebut dalam Al-Quran, Raja Zulkarnain. Siapakah Raja Zulkarnain ini? Dan bagaimana beliau berjaya membina tembok untuk menghalang kaum Yakjuj dan Makjuj daripada merosakkan bumi? Mari kita telusuri kisahnya. Raja Zulkarnain adalah seorang pemimpin yang hebat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah beliau disebut dalam surah Al-Kahfi, di mana Allah mengurniakan kepadanya kekuasaan untuk menjelajah ke timur dan barat. Nama Zulkarnain bermaksud pemilik dua tanduk, dan ada yang menafsirkan ini sebagai lambang kuasa atau kerajaan yang luas. Terdapat beberapa pandangan mengenai identiti sebenar Zulkarnain. Ada yang mengaitkannya dengan raja-raja besar seperti Alexander the Great. Namun pandangan ini ditolak oleh ramai ulama kerana perbezaan akidah dan sejarah. Pendapat yang lebih kuat adalah bahawa Zulkarnain adalah seorang raja yang hidup pada zaman purba sebelum kedatangan Islam. Dalam perjalanan menakluk wilayah baru, Zulkarnain sampai di sebuah kawasan yang terletak di antara dua buah gunung. Di situ, beliau bertemu dengan satu kaum yang hampir tidak memahami bahasa lain. Mereka memohon pertolongan Zulkarnain kerana Yakjuj dan Makjuj, kaum yang sering membuat kerosakan di muka bumi, terus-menerus menyerang mereka. Zulkarnain dengan kebijaksanaannya tidak meminta bayaran dari kaum tersebut. Sebaliknya, beliau meminta bantuan mereka untuk mengumpulkan bahan binaan seperti potongan besi. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Zulkarnain membina sebuah tembok yang amat kukuh. Beliau mencairkan tembaga dan menuangkannya ke atas besi yang telah dipanaskan, sehingga tembok itu menjadi kuat dan tidak dapat ditembusi oleh Yakjuj dan Makjuj. Tembok yang dibina Zulkarnain bukanlah tembok biasa. Ini bukan sahaja struktur fizikal, tetapi juga simbol rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum yang teraniaya. Dalam surah Al-Kahfi disebut bahawa tembok itu kukuh sehingga Yakjuj dan Makjuj tidak dapat mendakinya, apatah lagi melubanginya. Namun, Zulkarnain mengingatkan bahawa apabila tiba masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tembok itu akan hancur dan Yakjuj dan Makjuj akan dibebaskan. Ini menunjukkan bahawa kuasa Zulkarnain adalah daripada Allah dan segala yang berlaku di dunia ini adalah atas kehendaknya. Raja Zulkarnain bukan sahaja dikenali kerana kekuasaannya, tetapi juga kerana akhlaknya yang mulia. Walaupun beliau seorang raja yang hebat, beliau tidak sombong atau tamak. Beliau menolak bayaran dari kaum yang ditindas Yakjuj dan Makjuj kerana yakin bahawa segala kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keberanian dan kebijaksanaan Zulkarnain dalam memimpin menunjukkan bahawa seorang pemimpin sejati bukan hanya dinilai dari kekuatannya, tetapi dari rasa tanggungjawabnya terhadap umat manusia. Zulkarnain juga merupakan lambang keadilan kerana beliau menggunakan kuasanya untuk melindungi yang lemah. Kisah Zulkarnain ini mengajarkan kita beberapa pengajaran penting. Pertama, segala kuasa dan kemampuan manusia adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehebat manapun kita, semuanya datang darinya dan kita mesti sentiasa merendah diri dan bersyukur. Kedua, keadilan dan kebijaksanaan dalam kepimpinan adalah sangat penting. Zulkarnain menggunakan kuasanya untuk kebaikan, bukan untuk menindas. Raja Zulkarnain adalah contoh seorang pemimpin yang beriman dan berwawasan yang menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan keadilan di bumi. Kisah ini juga menjadi peringatan kepada kita bahawa pada akhirnya semua yang kita lakukan di dunia ini bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Semoga kita terus dapat mengambil pengajaran daripada kisah-kisah hebat dalam Islam. Jumpa lagi di Cahaya Iman. Assalamualaikum.